TV KPM. Hari ni kita nak masuk kelas sains tambahan. Barang-barang semua dah ada, tapi Cikgu Nizan kat mana? Tak sampai lagi ni. Dah lama Ifan tunggu ni. Cikgu Nizan, kat mana tu? Assalamualaikum, Ifan. Waalaikumsalam, Cikgu. Allah Akbar. Minta maaf, Ifan. Jalan jam tu? hari ni. Jalan jam, banyak ya, kereta. Terlebih. Ya, betul, Ifan. Tak boleh retah negeri. Cikgu, ya, bawa betul. apa ni, Cikgu? Yang ni cedera hati untuk Ifan lah. ada Sebagai untuk tanda saya. lambat menunggu. Tanda lambat menunggu untuk Okey, saya. Ifan. Dari Terengganu. Dari Terengganu. Ya, betul, Ifan. Uish, kalau dari Terengganu ni, okey, tak lain tak tengok benda bukan. apa dia. Ulama keropok leko untuk Irfan. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama, Ifan. Tapi, Cikgu, Irfan ada soalan sikit lah. Aha. Sebab Cikgu cakap, Cikgu datang dari jauh, Terengganu sana, lepas tu jam lagi kan? Ya, hari ni 6 jam, Ifan. Macam mana pula kita punya keropok leko ni masih segar bugar macam ni, Cikgu? Kalau Ifan nak tahu, apa kata kita masuk pembelajaran kita hari ini? Kita masuk kelas dulu, eh? Boleh, Okey, Ifan. jom Tak ada kita masalah. sama-sama belajar hari ni. Okey, boleh. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syam, selaku hos anda untuk hari ini. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran sains tambahan bersama dengan cikgu di sebelah kiri saya, Cikgu Rosnizan Muhammad. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, khabar sihat, baik. Cikgu, Ya, betul. Okey, kita bertemu lagi untuk hari ini dalam slot menengah atas di mana Ya, Cikgu ada bawakan saya keropok leko hari ini. Tapi hari ini, Cikgu, sebelum kita teruskan kelas kita, apa kata kita patuh kepada SOP dulu, Cikgu? Okey, boleh. Okey, di sini saya sediakan untuk Cikgu. Jom memasuki Okey, ke mana, terima kasih. persilakan. Okey, dan mungkin Cikgu boleh terangkan atau kenalkan Cikgu kepada penonton juga, silakan, Cikgu. Okey, nama saya Rosnizan bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Okey, dah berapa lama dah Cikgu mengajar mata pelajaran sains tambahan ni? Untuk tahun ni 18 tahun 18 tahun dah. Baru 18 tahun. Okey. Alhamdulillah. Baik, Cikgu. Bercakap berkaitan gimmick kita tadi kan. Ya, betul, mungkin Cikgu boleh terangkan apa yang Irfan akan belajar hari ini bersama penonton di rumah. Okey, sebab perjalanan tu jauh, Betul. maka untuk kekalkan kesegaran keropok ataupun makanan apa saja, jadi saya letak dalam bekas ais, di mana saya tambahkan sikit ais, dan kita kekalkan tu sebabnya haba daripada luar tu tak dapat masuk. Haba di luar tak dapat daripada masuk. luar tak dapat masuk. Kalau masuk, kalau katakan kita terdedah macam tu, dia akan merosakkan makanan lah. So tujuan utamanya adalah untuk mengekalkan kesegaran. So apa yang kita belajar hari ini berkait dengan haba pendam tentu. Haba pendam dia boleh tentu. melambatkan proses pencairan ais bila kita letak dalam bekas berkenaan. So nanti kita tengok secara detailnya apabila kita buat eksperimen nantilah. Ada eksperimen juga hari ini? Ya, ada eksperimen. Pastinya lah. Sebab kalau bila kita saya belajar tahu sains pengacaranya adalah Irfan, maka saya set eksperimen lah. Ada sebab eksperimen? Irfan memang minat dengan eksperimen. Okey, baiklah, Cikgu. Okey. Mungkin Cikgu boleh terangkan sedikit dari segi standard pembelajaran kita, Cikgu. Okey, standard pelajaran hari ini kita nak menentukan haba pendam tentu. Baik. Ada dua hari ini. Satu kita namakan pelakuran, kita guna ais. Yang kedua adalah penguapan, kita guna air. Air kepada wap lah. Itu Okey. ais kepada air, dan satu lagi air kepada wap. Dan di situ kita tengoklah perbandingannya dari segi molekul dia, pergerakan molekul, berlaku peleburan dan juga pendidihan dia. Baik, itu dia apa yang kita akan belajar ini. Nampaknya rakan-rakan saya di rumah boleh bersedia sebab selepas ini kita akan melakukan eksperimen bersama-sama. Tetapi sebelum itu, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali bersama kami di slot menengah atas Didik TV KPM, dan seperti yang kami janjikan kepada anda, kita akan belajar mengenai haba pedam tertentu dan akan lakukan eksperimen bersama-sama. Jadi Cikgu Nizam, apa kata kita silakan Cikgu untuk mengajar. Okey, Fan, macam biasa sebelum kita jalankan eksperimen, kita tengok dulu dia punya info berkait dengan eksperimen kita hari inilah. Betul. Okey, saya pergi ke slide dulu Ifan, boleh? Silakan Cikgu. Okey, so hari ini topik kita adalah muatan haba tentu. Minta maaf. Haba pendam tentu. Muatan tertentu sebelum ni. Sebelum ni. Okey, haba pendam tentu kadang-kadang confuse dua-duanya. Okey, haba pendam tentu dia punya maksudnya. Okey, yang pertama murid kena tahu maksudlah, iaitu haba pendam tu apa? Di mana haba yang diserap ataupun dibebaskan pada suhu tetap. Maksudnya kita buat eksperimen nanti suhu dia tidak berubah. Dia tetap je semasa perubahan keadaan jirim. Yang tu saya kata tadi, daripada ais kepada air, perubahan jirim dia, dan air kepada wap. Wap gas lah, biasa kita panggil gas, tapi kita untuk air tu kita panggil wap. Okey, dan formula yang kita akan guna hari ini iaitu L tu dia punya istilah kalau bahasa Inggeris dipanggil latent. Latent tu adalah haba pendam. Latent. Latent. Okey. Bahasa Melayu dia kalau haba pendam dia tak tukarlah kepada hash sebab ini dah kekal kan. Secara di mana-mana pun kita akan jumpa tu. Dan Q bahagi M. Q tu adalah haba yang dibekalkan. Okey, dan M tu adalah jisim. Okey, jisim. Baik. Dan unitnya joule per kilogram. Okey, so unitnya adalah kilogram, tapi bila kita timbang nanti kita dapat gram. Jadi kita kena tukar kepada kilogram. Okey, kena bagi 1000 Cikgu Kena bagi 1000. Ya, pandai Fan, bijak. Okey, dan hari ini ada dua. Yang saya kata tadi yang peringkat awal tadi iaitu haba pendam tentu pelakuran dan juga haba pendam tentu pengewapan. Pelakuran ni kalau kita tengok Ifan, minta maaf, kalau Ifan tengok di sini iaitu pepejal kepada cecair dan di sini adalah cecair kepada gas. Okey, dan seterusnya yang inilah daripada pepejal kepada air, kepada gas. Dan segini ni secara simple je. Yang saya buat gambar rajah ni di mana kita tengok nanti kita akan ambil yang bahagian atas iaitu haba diserap. Bukan haba dibebaskanlah, kita ambil daripada ais kepada air dan juga air kepada gas. Itu saja info sedikit yang berguna. Dan yang Ifan tidak sabarnya adalah eksperimen kita pada hari ini. Setuju? Okey. Ya. Satunya iaitu kita guna pemanas rendam di mana kita cairkan ais. Dan satu lagi kita tak guna pemanas rendam iaitu set A untuk bika A dan juga untuk bika B. Dan lepas tu nanti bila hasilnya nanti Ifan kena masukkan dalam jadual yang saya sediakanlah pada Ifan. Boleh. Okey, saya dah letak di sini dia punya kuasa pemanas tu adalah 50 watt dan masa pemanasan kita nanti adalah 5 minit. 5 minit. 5 minit tu macam panjang tu. Tapi kita tengok nanti. Keadaannya kita boleh bincang semasa buat eksperimen dan data-data lain ni. Ifan nanti akan letaklah dan lepas tu kita akan kira haba pendam tentu. Kadang dah terbiasa muatan pula kan. Okey, haba pendam tentu bukannya jarang-jarang kita guna. Muatan haba tentu tu banyak benda kita buat. Okey. So apa kata kita buat eksperimen lah Ifan. Nak buat eksperimen dah? Kejap je. Kita tak perlu berlengah-lengah masa lah. Okey, Pak Ifan pun tunggu saya lama. Tak sabar nak buat eksperimen. Tapi nasib baik ada kumpul leko hari ni. Jadi tak apa. Pengubat. Okey. So dengan Ifan tu ada beberapa alat radas lah. Baik. Okey, so Ifan susun dulu senang. Sebab saya ni paling senang untuk disusun. Baik Cikgu. Jadi mungkin Cikgu berceritakan sedikit bahan-bahan apa yang kita ada dalam radasnya. Okey, bahan kita kalau kita tengok pada skrin dan samalah pada atas meja tu kita ada bika lah. Ada bika A. Lepas tu kita ada yang ni dinamakan corong turas lah. Corong turas. Corong turas. Okey, kalau saya ni tidak ada dia punya pemanas rendam. Yang tu yang ada wayar tu adalah pemanas rendam. Yang ni Cikgu Okey, yang tu kita akan sambung pada ni lah. Yang ni dinamakan bekalan kuasa. Baik. Okey, dan kita perlu penimbang elektronik. Untuk apa? So kita nak kira jisim kan Cikgu? Nak kira jisim. Okey. So yang pertama Ifan susun dululah benda ni. Dia punya corong turas tu. Pertama sekali corong turas dimasukkan terlebih dahulu. Kat bawah Ifan. Ifan punya tu corong turas kat bawah. Okey. Ifan punya ada dua tu. Oh, okey ni kat bawah. Ifan bawa bahagian bawah. Baik. Saya punya satu je. Baik. Kat sini Cikgu Okey. Dah Cikgu? Boleh. Lepas tu Ifan masukkan bika. Bika tak di bawah. Okey. And then pemanas rendam. Pemanas rendam. Okey. Ini di sini Cikgu Dia bahagian atas. Okey.
Mana kita kepitkan di bahagian plastik ni cikgu. Plastik dia warna putih supaya dia tidak terbakar lah kita punya tu. Okey ke cikgu macam ni? Okey, boleh. Okey. Apa tu sambungkan pada yang warna kuning. Warna Sampai tak, kuning. Okey, Okey. baik. Boleh sampai. Ini kita masukkan. Okey, kita lekat di sini. Okey. Satu di sini dan satu di sini. Okey. Okey, boleh sampai tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita Okey, so yang kedua, yang pertama sekali bikat A tu Ifan kena timbang dulu. timbang dulu. Berapa jisim Okey, dia dan baik. catatkan pada jadual lah. Baik. Cara nak guna macam mana cikgu? Yang ni saya dah setting dah. Okey, kita kosongkan dia dulu. Okey, kosongkan Ifan dulu. letak je. Letak saja bikat A di sini. Ifan ambil bacaannya. Okey. Berapa cikgu? 99.59 gram. Okey, Ifan ambil je. Jadi Ifan kena masukkan dalam Pada bahagian bikat A. Okey. Cikgu, bawa keluar dulu jadual ni. Okey. 99.59 cikgu Poin 59. Okey. Okey. Ifan boleh keluarkan dia tu. Okey. Saya akan timbang yang Cikgu bikat B. pula untuk bikat B. Okey, kita akan buat sama-sama ni cikgu. Berat sikit 97.13. Oh, okey. Baik. Dia sikit je lah. Okey. Dia kurang sikit pada Ifan. Kurang sikit berat dia. Okey, seterusnya. Barulah nak mula eksperimen. Baik. Ifan masukkan ais dalam Okey. Corong. dalam corong tu. Okey. Semua cikgu Ya, semua. Oh, sedapnya tengok ais ni kan. Menggiurkan. Cukup Okey. tak Ifan? Kalau tak cukup, Ifan ambil sikit lagi. Ambil sikit lagi. Kita nak penuhkan dengan cikgu? Ya, boleh. Okey. Itu. Okey. Kan. Baik. So kalau ikut situ ada ais yang keluar kan. Betul, ada air yang keluar. Kita keluarkan dulu ais tu yang bahagian bawah. Kita kosongkan. Kita kosongkan. Okey. Okey. Boleh. Boleh. Okey. Okey. And then Ifan mula secara automatik Ifan tekan yang warna merah. Tekan warna merah. Lepas tu tekan jam rendik. Kita Okey. ambil 5 minit. Satu, Satu, dua, tiga. tiga. Maknanya kita akan tunggu jam ranit ni sehingga 5 minit cikgu Ya, betul 5 minit. Okey. Okey, dalam masa 5 minit ada apa-apa Ifan nak tanya saya? Kalau Soalan, saya tanya cikgu, Ifan nantikan. Ifan Okey, kecup perut okey. nanti. Kalau nak gunakan Okey. macam selain nak gunakan ais ni cikgu, ada tak bahan lain yang kita boleh guna? Okey, Untuk eksperimen sebab ni. kita guna ais ni lebih mudah untuk eksperimen kita lah. Pemanasan itu sebab kita nak tengok perubahan daripada ais kepada air. Kalau nak guna bahan kimia lain boleh, tapi nanti takut jadi masalah. Mungkin bahan kimia tu cepat meruap ke apa, jadi masalah. Kita kena cari betul-betul yang dia ada takat lebur dia tu rendah pada suhu bilik lah. Okey, Suhu barulah bilik senang sekarang. kita nak buat eksperimen kan. Kalau kita ya, guna betul. bahan kimia yang mungkin sedikit rumit untuk pengendaliannya, jadi ya, betul, kita pun Ifan. susah nak dapatkan Ya. hasil dan sebagainya kan. Okey cikgu, dari segi langkah keselamatan pula macam mana cikgu? Okey, langkah keselamatan satunya sebab yang ni kita menggunakan bahagian kaca. Okey. So yang itulah yang tu saya setting tadi, tengok Ifan buat tadi. Maksudnya yang ni kalau kita tengok, kalau kita tarik dia punya tu sebab dia tersangkut pada ni. Sebab tu kita sengatkan dia. Sebab Okey. takut tersangkut nanti jatuh pecah. Betul, Jadi betul. satu masalah lah. Itu langkah keselamatan. Yang kedua, dari segi penggunaan elektrik lah. Betul. Penggunaan elektrik takut nanti kan terkena rejatan elektrik. Elektrik. Yang tu kita perlu tekankan kepada murid sepanjang perjalanan eksperimen. Maksudnya dalam makmal biasalah dari segi pergerakan dia tu kita kena kawal lah. Dia tak bolehlah bermain-main. Kadang murid dia tengok ni dia suka main ais yang Ifan kata tadi, oh sedapnya tu. Betul. Betul. Kadang-kadang dia ambil ais tu dia masuk dalam mulut Ifan. Maksud tak boleh cikgu kan? Tak bolehlah sebab dalam makmal kita tak tahu ais tu dari segi Kebersihannya, kebersihannya kan? memanglah saya bawa tu nampak bersih, tapi takut ada kuman ke apa, yang tu bahaya. Dan mungkin akan ada ice cube ni yang terdedah kepada bahan kimia yang lain, kita tak pasti. Ya betul, sebab dalam makmal apa saja boleh berlaku. Itu kena hati-hatilah. Okey. Kenapa ada keluar bunyi ni cikgu? Bunyinya sebab dia panas, dia pencairan berlaku. Itu Nampaknya pada ais. kita Ya. punya pemanas ini dah berjaya berfungsi dengan baik lah. Ya, dalam masa 5 minit lah. Okey, baru mula dalam 2 minit lebih. Baru 2 minit lebih. Okey. Okey, Ifan ada apa-apa lagi nak tanya? Mungkin soalan saya mengenai kita punya bekalan elektrik ni lah cikgu. Ya, betul lah. Okey. Bekalan elektrik kita guna 12 volt. 12 volt sahaja. Lepas tu saya dah setting awal-awal 12 volt, dan kenapa Ifan sambung pada yang warna kuning saja. Yang tu dia panggil AC. AC motor. AC kalau bahasa
Inggerisnya alternating current, iaitu kalau bahasa Melayunya kita panggil AU, arus ulang alik. Arus ulang alik. Ya, betul. Okey. Kita tak gunalah arus terus yang DC warna tu, hitam ataupun merah. Kenapa cikgu? Kalau kita pakai apa yang tu akan dia panggil DC tu direct current, arus terus je. Yang tu biasanya kita guna yang kekal, macam bateri untuk lampu suluh apa, yang tu dia guna direct current. Yang ni seperti di rumah lah. Di rumah kita guna arus ulang alik. Dia punya tu. Okey. Itulah untuk pemanasan dia lah selama 5 minit. Tapi masa nak pengiraan nanti, kita kena tukarkan minit tu kepada saat. Sebab tu dalam jadual saya dah setting 300 saat di mana 5 minit darab 60. Okey. Yang tu Ifan dah faham tu. Dah banyak kali buat eksperimen lah. Sebab cikgu Nizam dekat sebelah. Itu je sebabnya. Okey. Baik cikgu. Ifan nak tanya lagi lah soalan. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak buat eksperimen ni di rumah cikgu, adakah boleh atau tidak boleh cikgu? Ke memang dekat makmal sahaja? Kalau kita tengok di sini dia guna pemanas rendam, dia makmal lah. Dan juga bekalan kuasa. Tapi kalau murid tu ibu bapa dia cikgu sains, mungkin ibu bapa dia pinjam sekejap di sekolah, bawa balik, maka dia boleh buat. Kalau tidak, dia boleh tengok konsep yang lain. Tapi situasi yang sama dan konsep yang lain nanti saya akan terangkan pada selepas beberapa eksperimen nanti baru saya terangkan. Baik. Ifan nampak memang sentiasa tak bersabar. saya sentiasa kadang-kadang risau bila datang ni Ifan ni banyak tanya, banyak benda nak tahu ni, jadi saya kena bersedia lebih awal lah. Eksperimen dasar ni cikgu, sebab tu saya nak tanya soalan lagi. Dan cikgu, betul, Ifan. soalan lagi jadi cikgu betul. macam okey, kalau yang ni memang tak boleh buat lah sebab kita perlu pemanasan dan sebagainya, tapi kalau kita nak buat yang eksperimen macam cikgu punya BKB suhu bilik kan, saya boleh punya juga, ni biasa tidak memerlukan pemanas rendam. Yang ni kalau eksperimen dia ada satu dinamakan eksperimen kawalan. Eksperimen kawalan. Apa dia kawalan? Bermaksud kalau kita guna pemanas rendam dengan tidak guna, bila hasil dapat sama, maka kita punya eksperimen tidak berjaya. Sebab tak guna pemanas rendam dengan guna pemanas rendam, nilainya sama, baik tak payah guna. Betul. Membazir elektrik. So kita biarkanlah. So apa yang kita nak tahu berjaya ke tidak nanti, hasilnya selepas 5 minit nanti, baru kita tengok timbangan dia. Yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah lah. Okey, itulah perbezaan dan penggunaan. Nampak marah ke tu? Kenapa Bukan berbunyi marah, kuat dia sangat dah tu? bagi tahu Ifan, pandai dia 5 minit dah cukup Ifan. Dah cukup dah 5. Betul. Okey, dah dah cukup. 5 minit. Okey, so Ifan ambil yang ni dulu, alihkan dulu. Alihkan yang dulu. ni kita tak supaya tidak. Itulah. Okey, Ifan alihkan. Masukkan. Okey, so yang ni semasa Ifan kena timbang teruslah. Timbang Hasil terus tadi. Okey, Ifan. Okey. Yang hasil Ifan. Okey, berapakah ia? 118.39. Okey. Okey, bagaimana pula dengan bikarbi oleh cikgu? Silakan. Lebih kosongkan dulu. Okey, 103.78. 103.78 cikgu. 78, okey. Okey, beza banyak. Ifan boleh carilah JC Mak itu guna kalkulator. Okey. Kita tolak cikgu Okey, tolak je. Maknanya yang jisim bikar tambah air. Tolak dengan JC bika kosong. Okey, baik. Okey. 8.39 tolak 99.59. Berapa Ifan dapat? 18.8 cikgu. Okey. Okey, untuk cikgu pula 18.78 0.78 tolak 97.13. Cikgu punya nilai adalah 6.65. 6.65. Okey, Ifan tutup switch Ifan sebab dia dah menjerit sangat. Dah menjerit sangat tu. Bahaya tu. Okey. Okey. Dah tutup Dah tutup. Okey, tak ada masalah. Dah kena cabut ke cikgu? Tak payah. Tak payah. apa, sebab kita dah tutup dah. Okeylah, tak ada masalah. Okey. Okey, selepas tu. Lepas dah dapat keputusannya, Ifan nak buat apa? Dah dapat Kita punya keputusan. tujuan asal kita adalah menentukan haba pendam tentu bagi air. Jadi kita nak guna formula lah cikgu. Formula. Formulanya okey. adalah yang tadi saya bagi iaitu L sama dengan Q bahagi M. Itu jirim cikgu Okey. M tu jisim, bukan jirim. Sorry, Jirim tu maafkan saya. mengandungi jisim. Betul. Okey. So Ifan boleh guna whiteboard sebelah Ifan tu. Okey, formulanya adalah L sama dengan L sama Q dengan bahagi Q cikgu Q bagi dengan M. Okey. So Q kita tadi dia punya pemanas rendam dia 50. Okey. Okey. Q Darab 50. dengan masanya 300.
Darab 300 cikgu di sini? Darab 300. Okey, bahagi. Okey, GC Irfan tadi dalam gram. Irfan tu kena tukar kepada kilogram. Okey, jadi Irfan bahagi 1000 lah. Bagi 1000 jadinya berapa cikgu? Kalau kita tolak Kalkulator yang ada Irfan. Sebelum ni saya tak bawa kalkulator. kita congak Hari ni sebelum saya ni. bawa hari ni. Congak Okey. je. Hari ni bawa lah sebab nilainya tu Besar ada yang sikit, kecil sikit. Okey, Dapat berapa? 0.0188. 0188. Tak. Sini cikgu Irfan tu 18.8 Oh, bahagi 1000. 18.8. Oh, okey. Bukan yang atas tu yang bawah. Baik, 18.8 bahagi 1000. 0.0. 180.01888 cikgu. Okey. So Irfan kira lah. Kira 50 darab 300. 10 kali 300. Okey, 15,000 Okey. Bahagi dengan 0.01188. 0.0188. Jawapannya adalah sini cikgu, betul ke? Ke dah lain ni? jawapannya 15,000. Okey, kita bagi sekali. nilai dia memang besar. Oh, kini ni memang besar Irfan terkejut dengan nilai besar. itulah tu. 0.0188. Okey, Okey. nilainya 797,872. Okey, wah besar buat nilai ni. dulu. Okey. Dia ada 6 angka tu. 797,872. Okey, so di situ nilai dia besar, maka Irfan buat 7.98 Okey. darab, kita buat dalam bentuk piawai dia. 7.98 Okey. darab 10 kuasa 5. 10 kuasa 5. Joule, unitnya joule besar, J besar. Unit sebelah dia Irfan. Oh, ni sini. J besar. Okey. Okey, kg kilogram negatif 1. Okey. Okey. So jadi kita nak darab cikgu Itu je lah jawapan. itu jawapan dia. Oh, betul lah sebab Kita ada tukar kepada bentuk piawai dia. Okey. So, yang tu yang Irfan dapat pada eksperimen hari ini. Okey, kita bandingkan yang saya buat di rumah mungkin berbeza. Mungkin berbeza. Okey, mungkin cikgu boleh disebabkan terangkan. apa nanti kita tengok penerangan dia. Baik, Okey, kita tengok sila. pada slide kita lah. Okey, yang ni yang saya dapat di rumah. Okey, lebih kurang yang ni lah. Okey, dan nilainya lagi tinggi, 26.33. Tinggi lagi macam saya tinggi punya lagi. Tadi tak sampai 18 20 lah. pun. Tak ada masalah sebab dia bergantung kepada eksperimen. Okey. Dan satu lagi sebab ais yang saya gunakan tu besar sedikit daripada ais yang di rumah. Tak sama. Maknanya lagi senang carilah cikgu. Sebab nak datang dari Terengganu, kalau bawa ais datang dari Terengganu memanglah boleh kekalkan dia. Betul. Tetapi nak datang pula ke studio takut jadi air je lah. Takut jadi air So je. saya beli kat sini je, so ais dia beza sikit lah. Oh, patutlah lambat juga tadi sebab beli betul, ais cube tunggu. dulu. Okey. Beli ais dulu sekejap nak tu. Tapi kalau ais tu memang dari rumah saya tak boleh nak gunalah sebab dia dah lama proses tu, dia dah berlaku pencairan. Jadi saya kena beli yang baru. Okey, dan yang ni yang BKB je lah dapat ni. So bila saya kira yang ni walaupun tinggi tak ada masalah. So nilainya sama. Irfan kira tadi Q adalah PT. 50 betul. darab 300 sama 15,000. Dan M tu kita bahagi tadi 1,000 dalam kilogram dan kita masukkan dia punya nilai je. So bila kita masukkan nilai ni, okey, dari segi pengiraannya bila kita masukkan Q tu dapat 1 markah. Betul. Ya M tu dapat 1 markah. Dapat 2. Kalau kita tak buat itu dah membazir dah. Betul. Okey. Yang ketiga bila kita masukkan nilai gantian saja dapat 1 markah 3 dan jawapannya 4. Jawapan boleh tak kita tinggalkan jawapan macam ni je? Boleh, tak ada masalah. Oh, tak ada masalah. Sebab nampaknya besar. Tapi bila nampak cantik lagi, kita buatlah dalam 10 kuasa. Okey, Tapi cikgu. secara eksperimennya nilai ini tak samalah dengan yang piawai. Kita katakan nilai yang standard, nilai yang piawai yang betul-betul saintis buatlah. Disebabkan faktor-faktor luaran kita. Baik cikgu. Jadi memang rugi kalau kawan-kawan saya tak mencuba untuk menulis jawapan sebab ada 4 markah di situ. 4 markah dia ada satu-satu yang mana itulah. Okey. Jadi anda tulis formula dan isikan saja pun dah dapat markah. Tapi kalau macam mungkin ada kesalahan yang berlaku pada pengakhiran pengiraan pun mungkin markah di depan Markah dapat. sebelum tu dapat, tak ada masalah. Nampak tak? Satu-satu. Jadi jangan takut untuk mencuba cikgu. Ya, betul. Baiklah. Okey, itu pengiraan untuk segmen 2 ni. Kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot menengah atas Direct TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot menengah atas Didik TV KPM. Tadi cikgu kita dah siapkan dengan aktiviti kita yang pertama, eksperimen yang pertama. Cikgu dah cakap dekat Irfan tadi. Irfan, sekarang ni kita nak bersiap sedia untuk eksperimen yang kedua. Irfan tak sabar. Tapi mesti akan ada penerangan yang terlebih dahulu. Jadi silakan cikgu. Okey, saya tukar penerangan. Okey, untuk eksperimen yang kedua, kalau Irfan tengok di sinilah. Okey, iaitu menentukan haba pendam tertentu penguapan air. So, yang tadi ais kita tukar kepada air. Betul. Yang ini daripada air kita perlu panaskan dia. Sehingga dia mendidih. Tapi untuk di studio ni kita tak buat sehingga mendidih lah. Okey. Dan ni adalah susung atur dia punya alat radas dia. Tapi yang ni hanya Irfan saja yang buat. Irfan saja yang buat. Saya akan kawal dari tak jauh lah, 1 meter. Baik, boleh. 1 meter lebih sikit. Okey, dan jadual macam biasa Irfan. Dia sama je. Tapi yang ni ada satu je lah. Bacaannya ada satu je. Tak saya jangan buat seorang BK A, BK B tak ada. Irfan buat lah. Kalau saya buat, maka Irfan tak perlulah kat sini kot. Betul. Boleh balik awal. Jadi saya bagi Irfan, di mana Irfan memang sentiasa excited nak buat eksperimen. So yang ni nanti kita akan tengok dia punya ni sama, pemanas rendam dia dan masanya adalah 5 minit. Lepas tu kita tengok jisim air apabila mula mendidih. Dan kita setting 5 minit, lepas tu kita ambil dia punya bacaan M dia. Okey, baik. Itu saja penerangan dia cukup ringkas. Maknanya cikgu yang air sekali tu jisim air yang meruap tu kita kena tolak. Jisim air meruap kita kena tolak lah. Yang awal dengan yang akhir tadilah. Okey. Yang akhir dengan yang awal tolak dapat dia punya jisim. Okey, bila maksud cikgu air apabila semua mula mendidih tu apa yang berlaku di sini cikgu? Okey, kalau kita betul buat sampai habis nanti, okey. Apa kata Irfan susun alat radas dulu baru. Susun alat dulu. Baru Okey, saya terangkan boleh. secara Baik. menyeluruh nanti. Di mana? Okey, yang pertama Irfan kena letak dulu bika di atas. Letak bika dulu. Di atas penimbang. Okey, Jadi yang kita itu, kena guna penimbang ni sepanjang masa. Oh, okey. Okey. Bacaannya kita tak ambil lagi. Oh, tak ambil Tengok lagi. dulu. Biarkan Okey, dulu. yang Okey. kedua, Irfan masukkan pemanas rendam. Okey. Irfan kepit dulu yang ni. Baik. Okey. Lepas tu Irfan turunkan dia. Okey, Irfan turunkan ya. Okey. So, Boleh Irfan? boleh. Sampai mana Turunkan cikgu? sampai bawah tapi jangan sentuh. Jangan sentuh. Bika bawah lah. Sini okey Okey, boleh. Okey. Irfan sambungkan pada pemanas ni lah. Macam biasa. Macam biasa warna kuning juga cikgu Ya, betul. Tu 2. Okey. Okey, lepas tu Irfan tuang slow-slow air lah. Oh, yang ni air slow. Okey. Air ni nak tuang berapa banyak cikgu? Okey, Irfan tuang sampai 200. Tapi hati-hati, nanti kalau terlebih dia akan menjerit. Kita tak nak dia menjerit lagi? Sentiasa menjerit. Okey. 200. Irfan lebih kurang 200. Buat 200 dulu. Okey. 200 Okey, dulu. perlahan Irfan. Okey, kejap. Okey, sekejap Irfan. Nanti menjerit. Akan betul dia jangan menjerit. Okey. Okey, dia menjerit. Jadi kita... Dia menjerit pula. tak Tak sampai 200 lagi ni? tak apa. Okey. Okey. Cukup je Irfan. Cukup, Tuan dulu. Baik. Okey. So Irfan on dia punya ni. Kalau ikutnya sebab bika ni besar, apa kata kita tukar bika kecil lah Irfan. Tukar bika kecil? Boleh. Boleh. Irfan So, buat angkat balik semula. Okey, angkat semula. Baik. Besar sangat nanti. Okey. Okey. Turunkan. Tak apalah kita labelkan bika B pun. Okey. Okey, turunkan macam biasa. Dah masukkan semula air Okey, ni? masuk semula air. Baik. 250. Bika besar dia jadi banyak sikit lah. Okey. Nampak tenggelam lah. Tenggelam sikit dia punya tu. Mana rendah, Irfan turunkan sikit. Turunkan sikit lagi. Okey. Okey. Lepas tu. Menjerit bunyi. pula. Okey. Okey, boleh. Sebab Irfan tersentuh dia punya Tersentuh tu. tadi. Sensitif betul lah. Memang alat ni. sensitif. Okey. Okey, Irfan on. Okey, on secara Okey. samalah yang ni. Kita akan kira 5 minit juga je. Ya, 5 Satu, minit. 2, 3. Okey. Aku minta maaf, Irfan. Tak perlu on lagi 5 minit. Tak perlu on lagi? Tak, tunggu dia mendidih dulu. Oh, ya betul. Okey. Saja saya nak test Irfan tadi. Cikgu ni saya ikut Sebab je Irfan tau. sentiasa excited ni pegang je sama je. Oh, rupanya kita tak boleh nak kira kita lagi main-main masa. lagi ni. Okey. So Irfan, apa kata kalau kita nak tengok keputusannya mungkin ambil masa yang lama. Betul. Kita tengok video yang saya dah sediakan lah. Dah ada video? Keputusannya. Ya, ada video. Irfan. Ini yang kita nak tengok ni. Cepat sikit lah. Kita saksikan je dulu. Kalau tunggu boleh. Okey Irfan.
itu merupakan video eksperimen yang mengambil masa selama 5 minit, cikgu. 5 minit mulanya macam mana? Okey, bila kita tengok pada pemanas rendam ni, Ifan nampak buih-buih dia. Okey, bila buih tu naik secara sekata, baru kita mulakan jam randik dan kita tengok dia punya jisim dia. Baik, Okey, maknanya kalau ikutkan sekarang ni tak boleh buat lagi lah, cikgu. Tak tengoklah, sebab tu saya sediakan video tadi. Okey, lepas tu bila dah 5 minit, baru kita ambil jisim dia. Okey, so paparan kita tengok hasilnya pada slide sajalah. Boleh, cikgu. Okey, tapi Ifan kena kira juga nanti. Kena kira? Boleh, tak ada masalah. Okey, ni contohnya masa mula-mula dia mendidih tadi. Okey, nilainya adalah 293.33. Ifan tulis kat sini boleh? Tak apa, boleh je Ifan. Ifan tak nak tulis pun, Ifan nak tengok sini pun boleh. Okey. Dan jisim air selepas pemanasan selama 5 minit tadi, 3300 saat, nilainya makin berkuranglah sebabnya wap dia dah meruap. Jadi 289.63 dan beza dia adalah 3.70 gram sahaja. So apa yang Ifan perlu buat adalah pengiraannya sama seperti tadi, iaitu Q sama dengan L sama dengan Q per M. Okey, tulis dulu cikgu. Boleh, tak ada masalah Ifan. Okey. L dulu nak cari Q. L sama dengan Q per M sama dengan Q per M. Okey, Q tadi kita dah kira tadi iaitu 15,000. Betul, 5,000 joule. 15,000 joule. Okey, M 3.7 Ifan kena bahagi dengan 1,000. Okey. 3.7 jadi 0.037 cikgu. Betul tak Ifan? Betul tak? 0.0037. 00 cikgu. Okey, 01 lagi. Okey, 0.37. Okey, Ifan kira berapa nilai dia? Okey. Bahagikan dulu pakai Ifan nak congok pun boleh. Pening Pak kalau congok nilai itulah kecil. Sebab tengah fikir kau buat lekor ni cikgu. Tak sabar nak balik goreng ya. Betul. 0037. Okey, dapat 40. Okey, dia dapat nilai yang besar dulu cikgu Okey, boleh. Okey. Dapat 4054. Okey. Tetapi kita nak gunakan dalam bentuk piawai cikgu. Ya. Okey, bentuk piawai 4054. Okey. Kali dengan 10 kuasa 6. Okey. Nilainya okey, ini ada J. Okey, J ni itu 1. 4 Ifan dah. 4.054. Jawapan Ifan tu 4.054. Oh, okey. Perpuluhan Ni. tertinggal. Okey. So itu Ifan yang kira. Okey, cuba tengok sama tak dengan apa yang saya kira. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni sama nilainya. Satu markah. Okey. Lepas tu kita masuk nilai dia. Okey, yang ni saya letak LV. Yang tadi LF. Betul. F tu adalah fusion pelakuran dia panggil. Yang ni V ni adalah vaporization. Bahasa Inggeris dia lah. Dia masih lagi menggunakan bahasa Inggeris dia tu. Okey, so nilainya adalah 4.054 sama Ifan. Sama? Darat 10 kuasa 6. So Ifan dapat 4 markah di situ. 4 markah. Alhamdulillah. Okey. Okey, so dua-dua eksperimen kita dah buat. Ada lagi satu yang perlu kita bincangkan. Iaitu apa yang berlaku, yang kita perlu bincangkan iaitu kita punya standard pelajaran kita hari ini jugalah. Iaitu kita perlu bincangkan dari segi graf dia. Eksperimen ni mesti ada graf cikgu kan? Okey, ada graf ya. Tapi graf yang ni kita tak ikut nilai lah. Graf yang ni perubahan fasa dia tadi daripada pepejal dan cecair dan gas serta gas. Tapi kita ambil dua je hari ni. Yang kita belajar iaitu pada bahagian P, pepejal dan cecair, perubahan fasa dia. Dan bahagian Q, cecair dan gas. Kalau Ifan tengok di sini, dia mendata. Betul. Mendata di mana yang saya terangkan sebelum ni iaitu suhu tidak berubah. Walaupun masa pemanasan dia sentiasa bertambah. Okey. So apa bahagian P yang berlakunya? Yang ni murid-murid biasa tengok ni dia akan cerita. Biasanya kita akan tanya, kadang-kadang soalan tanya, mengapa suhu tidak berubah. Pada bahagian P ataupun pada bahagian Q. Yang suhu berubah ni tak ada masalah lah. Okey. Kadang-kadang dia akan confuse mana satu ni jawab. So kita tengok bahagian yang penting iaitu pepejal mula melebur. Okey. Di mana di situ haba pendam tentu pelakuran dia diserap oleh pepejal untuk memutuskan ikatan antara zarah. Itu yang penting. Kenapa dia mendata? Maka zarah bergerak bebas apabila keadaan fizikal dia berubahlah. Dan tenaga kinetik tidak berubah, maka suhu akan jadi tetap. Okey, maknanya dari bentuk
ice cube tadi Ah, itu ice berubah cube. menjadi air. Air, Itu ada tenaga kinetik yang tidak berubah di situ. Sebabnya dia hanya serap haba tadi, kita guna pemanas rendah tadi, dia serap haba untuk pecahkan ikatan untuk jauhkan dia. Okey. Jauhkan ikatan yang kuat tu daripada pepejar tu kepada jauh. Supaya zarahnya bergerak bebas, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Dan seterusnya bahagian Q. Bahagian itu dia pergi pada cecair lah. Mula mendidih, samalah haba pendam, pengawapan. Yang tadi pelakuran, yang ini pengawapan. Diserap oleh zarah cecair untuk boleh tenaga kinetik lebih banyak dan bergerak dengan lebih pantas. Lepas tu dia bergerak bila mendidih tu lebih pantas, lepas tu dia akan jadi meruap. Okey, so tenaga haba yang diperolehi ini membolehkan zarah dapat mengatasi daya tarikan dan gas dan suhu dia dah tetaplah. Begitu juga sama. Tenaga kinetik tidak berubah. Tidak berubah. Cuma dia punya pergerakan zarah dia tu je. Maknanya kalau bahagian P ni mungkin pergerakan zarahnya sedikit bebas, tapi kalau Q ni lagi bebas. Lagi bebas. Sebab dia dah jauh antara satu sama lain, pergerakan tu lagi tinggilah dia punya pergerakan dia. Okey, faham cikgu. Okey. Ada apa-apa lagi Irfan nak tanya secara detail ke? Okey, kalau di bahagian sini Irfan rasa Irfan tak ada soalan lagi sebab Irfan dah faham, alhamdulillah. Biasanya kita akan kaitkan dengan situasi kehidupan harian kita. Betul. Macam salah satu tadi kenapa saya letak dalam bekas kotak ais tadi, itu salah satulah. Okey, kita tengok yang lain. Yang keduanya, yang pertamanya aplikasi haba pendam tu. Okey, biasa kita pergi restoran mana-mana, kita minta teh ais. Lepas tu Irfan nampak ais tadi nak letak dalam air apa? Tadi nak letak contohnya dalam air. Teh ais pun sedap juga, cikgu. Teh ais. So kadang-kadang ada yang suka dalam keadaan panas, betul. Ada yang suka dalam suam, ada yang suka dalam keadaan ais. Okey, biasanya kalau kita dapat air yang panas, kita nak cepat pada satu tempat, kita minta ais dia. Betul, kita minta ais. Tujuan dia. Tujuannya kenapa? Sebab minuman boleh disejukkan dengan menambahkan beberapa ketelan ais. Di mana di situ bila ais mencair, haba pendam pelakuran dia diserap daripada minuman tadi. Maksudnya suhu yang tinggi tadi diserap, jadi ais tu dia akan mencair dan kuantiti haba tu diperlukanlah untuk menukarkan ketelan ais tadi kepada air. Sebab tu air kita makin bertambahlah, dia dah cair. Rasa pun mungkin kurang manis dan sebagainya. Dan suhu ais tidak berubah, tetapi minuman kita tu suhu dia akan menurun. Tu dia punya fungsi dia. Kadang-kadang kita tak nampak kehidupan harian kita tu. Betul. Okey. Dan seterusnya yang kedua, yang ni kotak. Yang ni sama yang tadi kotak tadi. biru, sama situasi. Okey. Okey, tapi yang ni kita letak kotak putih, iaitu kotak polisterina. Di mana kita letak kalau kita pergi mana-mana pasar ke apa, nak kekalkan kesegaran, kita letak dalam tu dan juga kita letak ais. Samalah fungsi yang saya letak keropok tadi. Okey, so kalau Irfan tengok yang ni sama, dia punya apa yang saya cerita tadi lah. Okey, dan juga kalau kita steam makanan, steam dia tu di mana kuantiti haba yang besar tu dibebaskan apabila steam terkondensasi menjadi air. So makanan, contoh ikan ke apa saja, kuih, kek ke apa, maka dia lebih cepat masaklah menggunakan steam sebab dia tinggi dia punya. Dia menerima kuantiti haba yang tinggi. Ya, betul Irfan. Dan untuk yang akhirnya lah ada yang keempat. Akhir tak akhir lagi lah kita belajar. Cuma akhirnya untuk aplikasi kita ni, iaitu dari segi bila kita bekerja, peluh. Macam mana peluh tu dapat menyejukkan badan kita. Sebab peluh tu dikeluarkan oleh badan, tujuan menyejukkan badan lah. Di mana apabila peluh tersejak, maka haba daripada badan kita akan dibebaskan. So keadaan ini menyebabkan suhu badan kita akan menurun. Sebab tu kita bila kita buat aktiviti peluh tu lah, tujuannya peluh. Sebab itulah kalau kita demam pun orang cakap kena berpeluh. Ya, kena berpeluh sebab nak sejukkan badan. Ya, betul Irfan. Okey. So Irfan ada apa-apa nak tanya? Okey, Irfan rasa Irfan pun dah faham dari segi aplikasi dalam kehidupan seharian, di mana sebenarnya badan kita sendiri pun mempunyai satu fungsi untuk mengeluarkan haba ataupun menyerap haba dengan baik, kan cikgu? Ya, betul. Baik. Jadi cikgu mungkin ada sedikit perkongsian lagi untuk segmen yang ketiga ni, cikgu? Saya rasa cukup kat situ je. Atau ada apa-apa Irfan nak tahu lebih lanjut, kalau ada Irfan nak tanya apa-apa yang berkait dengan eksperimen kita hari ini. Baik. Kalau bercakap mengenai eksperimen, cikgu. Okey, Irfan nak tanya cikgu dari segi graf dan juga data lah. Sebab sebelum ni kita dengan cikgu kita ada buat satu graf, cikgu. Tapi kenapa dia tak ada? Irfan ingat ni, nampak cikgu Sizan ada graf ni, kena belajar lebih ni. Tapi bila sampai je, tak ada graf. Kadang-kadang memang ada graf, kadang-kadang tak ada graf. Tapi tujuan kita hari ini untuk menentukan haba pendam tu. Tapi kalau Irfan nak kita boleh buat kali, tapi saya boleh tunjukkan berkait dengan graf. Boleh juga macam mana kita nak ubah suai eksperimen. Tapi kita tak buat sekarang lah. Saya just tunjuk pada
kita punya ni lah. Okey, contohnya ada dua. Kalau eksperimen kita nak buat graf lah, tapi hari ni kita tak buat. Cuma saya tunjuk. Satunya kita boleh buat pemanasan dan juga isi padu air. Okey, isi padu air maka kita gunalah silinder penyukat. Depan Irfan tu ada silinder penyukat. Okey, so kita buat, masa kita boleh buat sama 5 minit, maka kita ambil satu. Okey. Yang kedua, kalau kita tak nak buat isi padu, kita boleh guna jisim air. Jadi kita guna penimbang lah. Tapi kalau di rumah kita boleh buat ni kalau ada pemanas rendam. Faham. Okey. So kalau yang ni pun sama. Jisim yang ni payah sikitlah kalau menimbang. Tapi di rumah boleh buat penimbang kuih. Penimbang kuih. Boleh juga, tak ada masalah. Hasilnya, grafnya. Okey, kita perlulah data dia. Okey, contohnya graf, maka graf masih lagi sama graf. Graf garis lurus. So graf di sini bila kita tengok maka kita boleh buat perhubungan dia. Isi padu berkadar langsung dengan masa pemanasan. Itu kalau kita guna isi padu. Kalau kita guna untuk jisim air, maka pun sama. Masa pemanasan ada jisim air, maka jisim air ni kita tak tolak tak apa, kita sentiasa bertambah sebab masa dia bertambah. Masa kita bertambah ambil dia, jisim air juga. pun bertambah. Kalau kita tengok ni memanglah dia sentiasa bertambah. Tapi graf dia lain sikit dengan yang isi padu tadi. Sebab graf dia mungkin dia berterabur sikit, tapi walaupun dia berterabur, yang ni saya ingatkan kepada murid-murid lah. Kadang-kadang murid-murid kesilapan dia terlalu banyak dari segi graf. Kita boleh dapat tu, maka kita nak cuba minimalkan kesilapan dia. Nak kata terlalu banyak, bukannya totally-nya. Bila kata terlalu banyak, wah banyaknya kesilapan. Kesilapannya adalah apabila titik dia merata. Orang Terengganu panggil merata rawa. Okey, merata-rata kalau kita tengok sini, maka kita kena buat garis lurus yang cantik. Yang melalui beberapa titik. Ada yang saya kata kesilapannya, dia akan buat dia ikut je nilai titik, maka dia akan jadi kita panggil zigzag. Okey. Itu caranya cikgu dia, ya. untuk kita dapatkan graf yang cantik dan betul. Graf yang cantik. Baik, terima kasih cikgu atas penerangannya. Sama, Irfan. Dan sekarang ni kita nak berhenti berehat dulu. Okey, kembali selepas ini di slot menengah atas Direct TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot menengah atas Didik TV KPM. Dan cikgu, kita dah sampai di segmen terakhir lah. Masa ni selalulah cemburu dengan kita, cikgu. Betul, Tapi sebelum kita nak habiskan kelas kita, Irfan, orang kata apa, masih macam tertanya-tanya lagi. Bagaimana rupanya kalau kita buat eksperimen menggunakan isi padu pula? Boleh? Irfan ada alat radas. Irfan buat dulu, saya tengok je. Irfan buat dulu, nampak? Tak perlu saya ajar lah. Tak perlu ajar dah. Tadi dah ajar. Okey, Irfan buat dulu, nanti saya tengok. Jadi ke tidak. Okey, baik. Paling mudah je Irfan. Paling mudah, Okey, Irfan alihkan, Irfan masukkan. Okey. Dan sekarang ni, Irfan just buka je lah, cikgu. boleh. Okey. Buka, lepas tu tekan jari endit lah. Tekan jalan dit. Okey. Okey, jari endit on. Okey, so isi padunya bermula dengan kosong. Okey. So untuk 1 minit Irfan kena ambil beberapa isi padu. So Irfan just tukar je kan tadi bikar di bawah dengan letak silinder penyukat. Betul. Paling mudah. Okey. Maka ibaratnya kalau orang tengok tu perfect Irfan buat eksperimen. Kalau saya bagi katakan 10 markah untuk eksperimen, okey, Irfan dapat 9 daripada 10. Kenapa hilang satu tu, cikgu? Kenapa hilang satu? Sebab Irfan tidak menggunakan jaran dik yang awal, saya kena beritahu. Okey. Jadi saya kena potonglah satu markah. Potong satu markah. Kalau Irfan buat daripada awal, insya-Allah saya bagi 10 ke 10. Bukan mengambil hati. Tapi nampak kesilapan di situ. Yang murid-murid kita ada yang buat macam tu, ada yang terlebih tu dia pegang awal-awal, dia tengok isi padu, dia pun bermula
maka kita bagi full. Okey. So Ifan dapat 9/10, alhamdulillah dapat A+ satu Ifan. Dapat A+ insya-Allah. Masih lagi A+. Okey, baik. Dan kita kena ambil masa setiap satu minit Ifan ambil berapa suhunya, berapa isi padunya. Okey, baik. Okey. Okey, dan Ifan kira lagi pula. Okey, ini minit yang Lepas tu kedua. kita ambil berapa isi padu minit yang kedua. Okey. Dan seterusnya sampai 5 minit lah. Sampai 5 minit. Maka isi padu dia tu akan bertambah. Baik. Bila isi padu bertambah, nampak eksperimen mudah. Yang paling banyaknya kat mana? Nak buat graf kan? Betul. Ifan dah ada kemahiran buat graf sebelum ni. So tak ada masalah. Saya tengok sebelum ni pun pencapaian Ifan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan nampaknya. kegigihan buat graf. Betul. Boleh, dan grafnya walaupun tak cantik sebabnya dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan mungkin menggigil ke apa. Tapi boleh diambil daripada 3 markah, boleh bagi full juga. Boleh full juga. Alhamdulillah. Cuma hari ni kita tak nampak lah. Kalau tak nanti, Pak Ifan kata tadi masa menceburui, takut sampai petang nanti. Betul. Okey, nak tengok satu-satu, nak kena cari kertas graf dulu kat mana. Okey, saya tak sediakan kertas graf hari ni. Kita tak buat hari ni tak buat hari ni untuk je. akan datang insya-Allah kalau ada lagi. Okey cikgu, Ifan ada sedikit soalan untuk cikgu lah. Macam mana mungkin ada beberapa kesilapan umum yang selalu anak murid cikgu buat kalau kita nak buat eksperimen ni. Mungkin cikgu boleh ceritakan dan cara untuk kita elakkan. Okey. Kesilapan yang pertamanya dari segi mengambil bacaan. Okey, kalau melibatkan isi padu, maka mata tu kena panggil pada searas meniskus dia. Sebabnya dia ada meniskus dia, iaitu kalau kita tengok dia panggil macam gelembung ke bawah tu. Jadi meniskus tu kena searah, barulah data kita tu insya-Allah cantiklah. Okey, kalau kita katakan kita pandang daripada atas macam ni, sedangkan nilainya di bawah. Jadi nilainya tidak dipanggil situ adalah relax parallax. Relax parallax. Okey. So daripada peringkat yang pertama tadi masa Ifan buat tu, bila Ifan pegang je alat radas, maka di situ banyak kemahiran yang Ifan dapat. Kalau Ifan boleh ingat balik masa belajar, Ifan mungkin masih muda, tinggal sekolah tak berapa lama berbanding pada saya. Walaupun saya tinggal sekolah dulu lama, tapi saya still lagi berada di sekolah, maka kita sentiasa refresh benda yang baru apa semua. So bila kita pegang je satu, kita panggil penggunaan proses-proses sains. Secara keseluruhannya kita panggilkan mengeksperimen. Okey, bila kita guna ais dua tu dan kita satu lagi kita tak guna pemanas rendam, yang tu adalah pemboleh ubah dia. Dan pemboleh ubah yang kita manipulasi, pemboleh ubah bertindak balasnya, hasil yang kita dapat tadi. Dan pengiraan dia. Iaitu banyak proses sains yang berlaku di situ. Dari segi memerhati, kita tengok nilai, kita ambil bacaan penimbang tadi. Walaupun kita just tengok kita ambil nilai, itu dia punya memerhati. Kemahiran juga tu? Kemahiran, banyak kemahiran yang kita belajar di situ. Dari segi yang Ifan kata, nak tengok yang saya bagi markah-markah tu, dari segi pandangan guru. Apa yang murid kita buat, apa semua tu, maka kita dapatlah markah dia. Kita tak perlu beritahu. Okey, awak hari ni macam saya beritahu tadi, Ifan tanya tadi, Ifan dapat berapa? Saya bagi Ifan direct 9/10. Maka kita tak beritahu. Okey, awak dapat 5, awak dapat 6. Yang tu markahnya ada rahsia. Tapi sebab sekarang ni Ifan seorang saja, maka kita boleh bagi tahu teruslah. Baik. Okey, kalau ramai secara rahsia markah. Dan kalau ada yang kurang, kita pergi kepada anak murid berkenaan, kita perbetulkan dia. Kesilapan awak kat sini, kat sini. Bagi tahu secara macam saya beritahu Ifan tadi, kesilapannya apa. Maka untuk eksperimen akan datang, maka Ifan berkata, yang ni kena pegang jam ni dulu sebab kita dah nak on yang ni. So supaya masalah itu tak berulang lagi. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan mengenai pembelajaran kita sepanjang 1 jam. Cikgu silakan. Okey, terima kasih Ifan. Okey, so rumusannya kalau kita tengok apa saja yang kita buat tadi, Ifan dah tahulah apa yang saya bagi tahu dari segi penggunaan peralatan di makmal. Okey, kita punya penggunaan elektrik, hati-hati dari segi penggunaan kaca. Okey, dan sebagainya, apa yang perlulah supaya hasil eksperimen kita tu insya-Allah walaupun tidak sama seperti yang betul-betul nilai sebenar, tetapi hasil yang kita dapat tu boleh diguna pakai pada waktu berkenaan. Dia tidak ada salahnya. Tak ada salahnya. Kita buat pada waktu berkenaan, walaupun nilai tu bila kita cek nilai saya dapat besar, nilai kawan saya dapat kecil, mungkin dari segi ais masa tu dah mencair. Sebab tu yang pertama sekali tadi
saya beritahu Irfan, kita buang dulu Air-air ni. barulah kita start eksperimen kita. Yang tu dia akan mengganggu keputusan. Baik. Kalau kita tak buang, maka jisim dia akan mengganggulah tadi. Sebab tu kena buang dulu, kena clearkan dulu, baru kita buat betul-betul, and then baru kita mula eksperimen. Sebab kadang-kadang kita ada faktor luar yang akan mengganggu eksperimen betul, kita, Pak. cikgu. Betul. Jadi kita kena titik beratkan perkara itu Ya, juga. betul. Baik cikgu, macam mana pula kalau rakan-rakan saya yang berada di rumah ni nak dapatkan latihan pengukuhan? Di manakah ia, cikgu? Okey, latihan pengukuhan KPM telah sediakan di Sumberku. Okey. Semua orang tahu dalam portal KPM sediakan Sumberku, di situ boleh dapatkan pelbagai latihan yang disediakan oleh guru-guru pakar, guru-guru yang berpengalaman dan guru-guru lain di seluruh Malaysia lah. Dekat Sumberku. Maknanya kat situ ada latihan, nota semua cukup Ya, lengkap lah. semua insya-Allah. Jadi maklumat hanyalah di hujung jari Betul, anda Irfan. Sekarang ni sahaja. semua di hujung Kan? jari. Saya bersetuju. Baiklah cikgu. Terima kasih banyak kerana bersama saya Okey. pada hari ini. Sama, Lagi sekali Irfan. bertemu cikgu. Saya rasa seronok sangat kalau jumpa cikgu Nizam ni. Sebab apa? Cara cikgu mengajar ni sangat-sangat seronok dan banyak ilmu yang kami dapat secara keseluruhan. Terima kasih Okey, cikgu datang jauh sama, dari Irfan. Terengganu. Bawa rumput leko pula tu. Ada sikit kita berjumpa lagi Okey, dengan Irfan. itu. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Terima kasih kerana menonton kami. Okey, kita bawa tengah bahan cikgu. Didik TV KPM